Salam sejahtera kepada semua warga SK Kampung Bahagia, para guru, ibu bapa, serta para murid yang saya kasihi. Pada hari yang penuh bersejarah ini, saya merasa sangat bertuah dapat memberikan ucapan penghargaan saya kepada semua. Mengimbau kembali kenangan manis dan perjalanan pendidikan di SK Kampung Bahagia Nabawan. Sebagai seorang alumni yang pernah menuntut di sekolah ini, saya amat menghargai segala pengalaman yang telah membentuk diri saya. Pengalaman yang memberi asas kepada kejayaan saya pada hari ini. Sebagai seorang yang telah lama berdiri di SK Kampung Bahagia, SK Kampung Bahagia bukan hanya sekadar sebuah tempat untuk menuntut ilmu, tetapi ia juga menjadi tapak kepada perkembangan pendidikan di daerah Nabawan. Sekolah ini menjadi asas kepada penubuhan SMK Nabawan, sekolah menengah pertama di daerah ini. Sejarah ini membuktikan bahwa pendidikan di sini telah menjadi batu loncatan untuk kejayaan yang lebih besar, bukan sahaja untuk sekolah ini, tetapi untuk seluruh masyarakat Nabawan. Sebagai alumni, saya masih mengingati dengan jelas kenangan zaman saya di sini. Setiap pagi seawal pukul 6 pagi sebelum semua murid tiba ke sekolah, saya sudah mengambil kunci daripada Pakcik Wasim Lumbis yang merupakan seorang security pada ketika itu untuk membantu dia membuka pintu bilik darjah. Salah satu kenangan yang paling saya rindui adalah ketika diberikan kepercayaan oleh guru besar untuk memberikan makan ikan di kolam setiap hari. Beralih ke tahap 2, setiap pagi saya akan datang awal melengkapkan catatan stesen kajian tempatan untuk menyukat suhu, taburan hujan, dan melihat arah mata angin. Tanggung jawab ini bukan saja mengajar saya tentang disiplin, tetapi juga semangat belajar dan bertanggung jawab terhadap tugas dan mencintakan sekolah. Dalam sastra lisan Murut ada pepatah menyatakan akito kungkungno opo nong noyokwalno, yang bermaksud nampak kulitnya nampak juga isinya. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa kejayaan yang boleh diukur pada penampilan luaran juga untuk menentukan nilai yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dalam pendidikan. Kita mahu murid-murid kita berjaya bukan hanya dalam akademik, tetapi juga dalam pembentukan sahsia yang baik. Pendidikan haruslah berusaha membentuk murid-murid yang juga bukan hanya berjaya di atas kertas, tetapi juga memiliki kepribadian yang kukuh, berintegriti, dan bersemangat untuk terus maju. Selain itu, pepatah Aratu Usak Nutatanom Sumau Krakinawa, yang bermaksud jatuh buah tanaman akan berganti buah. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa setiap cabaran ada peluang untuk berkembang. Bunga akan gugur, tetapi buah akan ganti. Cabaran yang kita hadapi hari ini adalah satu batu loncatan untuk berjaya, untuk mencapai kejayaan yang lebih besar pada masa hadapan. Sebagai murid SK Kampung Bahagia, saya berharap Anda semua menjadikan cabaran sebagai sepanjang saya motivasi bertugas di untuk terus SK Kampung Bahagia dalam tempo 5 tahun itu, tumpuan memang lebih kepada peningkatan akademik. Jadi untuk pembangunan sekolah, seingat-ingat saya lebih banyak kepada penyelenggaraan. Seterusnya bina semula kantin sekolah oleh syarikat yang tenda kantin pada masa itu, dan juga ada sumbangan daripada pihak kontraktor pondok HIP yang dahulunya itu dikenali sebagai pondok tempat ibu bapa menunggu sementara berurusan dengan pihak sekolah. Dan setiap tahun itu saya memang masukkan juga di dalam permohonan pembangunan. Yang pertama itu memang memohon asrama desa untuk murid-murid yang berada jauh daripada SK Kampung Bahagia, dan juga saya masukkan dalam permohonan untuk pembinaan surau. Apabila saya sudah berpindah, saya lihat surau pun sudah dapat dan asrama desa pun sudah dapat, dan itu satu
kejayaan lah, walaupun bukan saya yang berada di tempat itu, tapi mulanya memang kita yang mencetuskan ide. Jadi saya sangat bersyukur untuk itu, dan saya percaya dengan adanya surau itu dan ditambah lagi dengan sekolah agama yang berjiran dengan SK Kampung Bahagia, pendidikan agama Islam dalam kalangan murid di SK Kampung Bahagia semakin meningkat, dan asrama desa itu sendiri memang akan membantu murid belajar dengan lebih selesa tanpa mengharungi perjalanan yang jauh untuk ke sekolah. Antara pengalaman yang manis yang berharga ketika saya bertugas di SK Kampung Bahagia, yang pertama sekali saya dan tim berjaya menyelesaikan masalah kehadiran murid ke sekolah yang pada awalnya kami dapati dalam tempo 1 hingga 2 tahun perkhidmatan saya di sekolah itu. Dalam sehari kita akan dapati 100 lebih murid tidak hadir. Dengan usaha yang pelbagai cara, termasuklah membuat lawatan ke rumah, akhirnya masalah kehadiran itu dapat diatasi sehingga kami mencapai dalam 15 orang sahaja yang tidak hadir dalam sehari. Seterusnya, pengalaman berharga juga, tim saya ketika itu berjaya mencapai GPS sekolah daripada kepala 4. Akhirnya dalam tempo 5 tahun kita berjaya mencapai GPS sekolah ke 3.06. Itu antara pencapaian yang terbaiklah kami pada ketika itu. Dan saya juga mempunyai tim yang sangat mantap, guru-guru EKS, EKP, dan juga PIPG sendiri dengan slogan bahagia juara itu kami tidak mundur, tetap maju ke hadapan walaupun ada banyak halangan, tapi slogan bahagia juara itu seolah-olah ada kuasa yang membuat kami terus maju ke depan, sehingga kan sekolah-sekolah lain boleh gurun apabila kami mewakili PPD dalam pertandingan kurikulum ataupun co-curriculum. Oke, kesempatan ini saya ingin ambil peluang untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada warga SK Kampung Bahagia. Terus berusaha lah untuk mencapai visi misi sekolah, visi misi PPD, JPN dan KPM dengan amanah, dengan sukacita ikhlas, dan coba untuk mencapai sekolah terbaik di dalam pengurusan, pentadbiran, dan PDPC digital. Memang kita tahu ada banyak cabaran, tapi jangan gentar, terus melangkah. Oke, assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Datin Rudina binti Pangeran, alumni SK Kampung Bahagia. Saya tinggal di Kampung Bahagia dan ibu bapak saya juga tinggal di Kampung Bahagia. Oke, dulu saya pernah bersekolah di Kampung Bahagia pada tahun 1982, pada masa itu tahun 1 sehinggalah tahun 6, dan banyak pengalaman yang berharga saya hadapi pada masa itu. Pada masa itu saya masih kenal lagi, masih ingat lagi guru-guru yang pernah mengajar saya, yaitu Cikgu Bida pernah mengajar saya tahun 1, Cikgu Saleh, Cikgu Naima, dan banyak lagi. Dan masa itu banyak guru-guru yang datang dari pelbagai kaum ataupun etnik, contohnya sebagai seorang berbangsa Murut, berbangsa Dusun pun ada, dan ada juga ustadz kami yang berbangsa Timur, yaitu Ustadz Alwan. Jadi masa itu banyak pengalaman kita daripada guru-guru yang berbilang kaum lah. Jadi daripada kepelbagaian inilah yang menyebabkan saya matang dari segi pergaulan ataupun bersosial, terutama dalam bidang komunikasi. Jadi di samping itu juga kita belajar bersama-sama dengan rakan-rakan guru, rakan-rakan lain dari berbagai latar belakang lah. Jadi
Itu pengalaman saya sebagai seorang murid, dan sebagai seorang guru saya pernah juga mengajar di sekolah ini sebagai guru sandaran tidak terlatih. Jadi masa itu juga banyak pengalaman saya bersama dengan rakan-rakan guru, dan banyak juga saya dapat bantuan daripada guru-guru saya yang bagi kita bantuan daripada segi pengalaman mengajar. Sebab pada masa itu saya sebagai guru sandaran yang belum terlatih lah. Dan seterusnya nasihat saya kepada guru-guru ataupun murid-murid Kampung Bahagia, dalam pergaulan dan kebersamaan antara guru dan pelajar, semestinya ada sahaja perselisihan faham ataupun tersinggungkan terkasar bahasa kepada murid-murid kita. Jadi kesemua itu berlaku adalah untuk membentuk seorang insan manusia yang berguna kepada keluarga, masyarakat dan negara. Jadi kita sebagai seorang pendidik tidak boleh berkecil hati lah orang bilang. Jadi seterusnya saya mengharapkan juga semua warga pendidik teruskan mengajar anak bangsa kita tanpa memilih latar belakang mereka. Sebab kita tahu kebanyakan kita punya pelajar ini, murid-murid kita datang daripada pelbagai latar belakang. Ada yang hidup senang dan ada juga yang hidup serba kekurangan. Dan harapan saya juga kepada para pelajar yang masih bersekolah di sini, kemiskinan dan serba kekurangan ini bukanlah penghalang kepada keluarga yang miskin, ataupun bukanlah penghalang kepada kita untuk terus menimba ilmu. Jadi teruskan berusaha dan perjuangan untuk membela nasib keluarga. Seterusnya boleh membantu masyarakat di sekeliling kita yang memerlukan pertolongan. Jadi seterusnya kita bercerita tentang sedikit maklumat perkembangan di SK Kampung Bahagia ini, khususnya dari segi pembangunan. Oke, kebiasaannya infrastruktur di sekolah sendirinya akan dibangunkan sesuai dengan keperluan semasa. Jadi pada masa saya bersekolah di SK Kampung Bahagia, memang banyak bangunan yang belum ada ataupun yang masih dalam serba kekurangan lah. Jadi tetapi pada masa ini kita lihat banyak terdapat pembangunan yang terdapat di kawasan sekolah ini. Jadi sekali lagi saya mengharapkan kepada semua bakal murid ataupun murid yang masih belajar di sini, saya ada satu slogan ataupun motivasi kepada murid-murid semua. Hidup ini tidak pernah gagal memberikan kita pelajaran, dan maka bersedialah untuk menghadapi kehidupan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Berharga pada saya semasa bertugas di SK Kampung Bahagia, di mana saya memang dapat kerjasama yang terbaiklah dari rakan-rakan pentadbir, rakan-rakan guru yang memang muda-muda dan aktif, bila diarah tidak pernah mengeluh dan sentiasa menurut arahan dan sangat-sangat memberi kerjasama lah. Itu pengalaman berharga. Kemudian kita juga dapat sokongan yang padu dari pihak PIBJ lah, terutama YDP PIBJ pada masa itu, yaitu Puan Ros dan timbalannya Inci Lorin Ibit. Jadi itu pengalaman berharga dan sangat manis saya rasalah pada masa itu. Sangat dengan adanya itu perkara itu semua kan, saya rasa sangat seronok untuk menjalankan tugas bekerja sama. Oke, itu saja.